Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak hari ini? Okey, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, kita mulakan dulu sesi pembelajaran kita dengan membaca doa penerangan hati dan juga doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita masih lagi dalam bab 3 iaitu pengangkutan. Okey. Tapi untuk hari ini kita akan tengok bahagian 3.4 iaitu pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, pertama sekali kita akan tengok berkenaan dengan transpirasi. Okey, apa itu transpirasi? Transpirasi ialah satu proses kehilangan air dalam bentuk wap air. Okey, kehilangan air dalam bentuk wap air dari permukaan daun ke udara secara penyejatan. Okey, daun merupakan bahagian tumbuhan yang menjadi tempat berlakunya kehilangan air yang banyak semasa proses transpirasi. Okey, kalau ditanya di manakah bahagian tumbuhan yang menjadi tempat berlakunya proses transpirasi? Okey, jawapan kita adalah daun, di daun sahaja. Okey, ini adalah bagaimana transpirasi berlaku. Okey, pertama kita tahu akar. Apa fungsi akar? Adalah menyerap air. Okey, akar akan menyerap air secara osmosis. Ini penting untuk kamu tahu. Okey, secara osmosis ke dalam tumbuhan melalui akar. Okey, kemudian air akan naik ke atas, okey, melalui batang. Okey, kemudian naik lagi, dia akan pergi ke daun, okey, dan air akan hilang secara penyejatan dari permukaan daun melalui transpirasi. Okey, untuk video kali ini, cikgu akan bagi kod nombor untuk kamu catat. Okey, di akhir nanti setelah kamu tengok video ni, siapa yang paling cepat hantar kod nombor, okey, cikgu akan bagi hadiah. Okay, kod yang pertama adalah 5. Baik, keratan rentas daun. Okey, epidermis daun terdiri daripada satu lapisan sel epidermis tunggal yang menyaluti kedua-dua permukaan atas dan bawah daun. Okey, iaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Okey, sel epidermis merembeskan kutikel berlilin yang menyaluti permukaan luar daun untuk mengurangkan kehilangan air secara transpirasi. Okey, jadi bahagian atas ni kita ada epidermis daun, bahagian bawah daun pun kita ada epidermis daun. Okey, yang atas ni epidermis atas, bawah epidermis bawah. Okey, kutikel berlilin ni, okey, kalau kamu perhatikan daun, kita nampak dia berkilat. Okey, apa yang menyebabkan dia berkilat? Sebab dia ada kutikel berlilin. Okey, untuk apa ada kutikel berlilin tu? Okey, untuk mengurangkan kehilangan air. Okey, kalau kamu perhatikan pokok yang duduk di tepi pantai, okey, daunnya lebih berkilat. Sebab di tepi pantai lazimnya suhu lebih panas. Okey, jadi perlunya ada kutikel berlilin. Kalau tak, pokok cepatlah layu. Okey, ni gambar keratan rentas. Okey, atas ni ada kutikel. Okey, ini adalah epidermis.
dermis. Okey, kemudian kita ada sel mesofi palisad. Okey, sel mesofi berspan. Okey, awak tengok kedudukan dia. Sel mesofi palisad ni dia berdiri tegak-tegak je dekat bahagian atas. Okey, sel mesofi berspan diduduk secara tak teratur di bahagian bawah. Okey, di tepi ini kita ada, ini kita panggil sebagai berkas vaskular. Nanti kita akan tengok nanti. Okey, ini adalah berkas vaskular. Okey, berkas vaskular ni dia ada dua benda. Okey, dua salur, iaitu xylem dan juga phloem. Okey, di bahagian bawah kita ada epidermis bawah. Okey, yang bawah ni yang warna hijau pekat sikit ni, ini adalah kutikel lagi. Okey, ini adalah stoma, tempat di mana wap air keluar melalui proses transpirasi. Okey, kod seterusnya nombor 3. Okey, fungsi stoma dalam transpirasi. Tadi kita dah tengok struktur keratan rentas daun, dia ada satu bukaan kan, okey, yang kita namakan sebagai stoma. So, apa fungsi stoma? Okey, kebanyakan air yang hilang semasa transpirasi dalam tumbuhan berlaku melalui liang stoma yang terdapat pada epidermis daun. Okey, semasa fotosintesis, okey, berlaku pada waktu siang, lazimnya stoma ini akan terbuka. Jadi, stoma terbuka pada waktu bila? Okey, stoma terbuka pada waktu siang. Okey. Bukaan stoma juga menyebabkan tumbuhan kehilangan air secara transpirasi. Okey, liang stoma yang tertutup untuk mengurangkan kehilangan air secara transpirasi. Kalau transpirasi itu berlaku dengan terlalu cepat, okey, dia bahaya untuk pokok. Okey, pokok akan mengalami kekurangan air. Dan bila berlaku kekurangan air, apa jadi? Okey, pokok itu akan jadi layu. Okey. Ini kalau kita tengok bawah mikroskop, inilah rupa liang stoma. Okey, yang kat bahagian luar ni, okey, ini adalah sel pengawal. Okey, sel pengawal ni yang mengawal untuk liang ni terbuka ataupun tertutup. Ini liang terbuka lah. Okey, yang ini pula adalah liang tertutup. Okey, pelembakan ataupun gutasi. Okey, selain kehilangan air daripada tumbuhan melalui transpirasi, air juga hilang daripada tumbuhan melalui pelembakan ataupun gutasi. Okey, apa itu pelembakan ataupun gutasi ini? Okey, kehilangan air daripada tumbuhan dalam bentuk cecair melalui hidatot. Okey, yang sentiasa terbuka pada pinggir daun. Okey, gutasi lazimnya berlaku pada waktu malam atau ketika kelembapan udara yang tinggi. Okey, kalau kamu bangun pagi kan, semalam tak hujan, tapi bila kita bangun pagi, kita tengok pokok selalunya dibasah. Kenapa dibasah? Sebab adanya pelembakan ni. Yang kita panggil embun tu adalah air yang keluar daripada tumbuhan tu lah. Okey, so apa beza antara transpirasi dengan pelembakan? Okey, kalau transpirasi, okey, transpirasi dia air keluar, okey, air keluar dalam bentuk wap air. Okey, wap air di mana? Di stoma. Okey, pelembakan okey, air keluar dalam bentuk cecair. Okey, di mana? Di hidatot. Okey, itu beza dia. Okey. Okey, kadar transpirasi. Okey, transpirasi banyak berlaku melalui stoma. Okey, oleh sebab itu bilangan stoma mempengaruhi kadar transpirasi tumbuhan. Okey.
Okey, transpirasi akan berlaku dengan lebih cepat sekiranya tumbuhan itu mempunyai banyak stoma. Lebih banyak stoma, lebih tinggi kadar transpirasi. Okey, ada beberapa faktor yang mempengaruhi transpirasi. Pertama, kelembapan udara. Kedua, suhu. Ketiga, pergerakan udara. Keempat, keamatan cahaya. Okey, bagaimana kelembapan udara mempengaruhi transpirasi? Okey, lebih tinggi kelembapan udara, lebih rendah kadar transpirasi. Okey, lagi tinggi kelembapan udara, maksudnya dalam udara kita ada banyak air. Okey, kadar transpirasi akan jadi lebih rendah. Okey, untuk suhu, lebih tinggi suhu persekitaran. Okey, lagi tinggi suhu persekitaran, maksudnya cuaca yang panas. Okey, lebih tinggi kadar transpirasi. Okey, untuk pergerakan udara, udara yang bergerak, hari berangin, kalau hari itu banyak angin, okey, maksudnya pergerakan udaranya tinggi. Kalau hari yang tenang, tak ada angin, pergerakan udaranya adalah rendah. Okey, lebih tinggi pergerakan udara. Okey, apa berlaku pada kadar transpirasi? Tekaan kamu. Okey, lebih tinggi kadar transpirasi. Okey, keamatan cahaya pula. Keamatan cahaya ni maksudnya hari yang terang dengan hari yang redup. Okey, lebih tinggi keamatan cahaya, lebih tinggi kadar transpirasi. Okey, alright. Okey, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Okey, kod yang seterusnya adalah nombor 7. Baik, kita tengok pada struktur dan fungsi komponen dalam bekas vaskular pada tumbuhan. Okey, transpirasi juga memudahkan pengangkutan air dan garam mineral dalam tumbuhan. Okey, semasa transpirasi, air dan garam mineral terlarut meresap ke dalam tumbuhan melalui akar ke bahagian batang dan juga daun. Okey, alright, ini adalah berkas vaskular, terdiri daripada phloem dan juga xilem. Apa fungsi xilem? Okey, xilem berfungsi untuk mengangkut air, okey, dan juga garam mineral. Air dan garam mineral dari akar ke daun. Okey, untuk menjalankan fotosintesis dan untuk menggantikan kehilangan air semasa transpirasi. Okey, phloem pula mengangkut sukrosa, okey, yang terhasil di daun, okey, semasa fotosintesis ke bahagian lain tumbuhan. Maksudnya phloem ini untuk angkut sukrosa dari daun ke bahagian lain, ke batang, okey, ke batang pokok, ke akar. Okey,
So, kalau kamu tengok di sini, okey, kalau kita potong bahagian akar, macam ni lah dia punya berkas vaskular dia. Okey, xylem duduk di tengah, warna biru ni. Okey, phloem pula duduk di tepi. Okey. Kalau untuk batang, kita potong bahagian batang, okey, keratan rentas batangnya. Bahagian dalam adalah xylem, warna biru. Bahagian luar adalah phloem. Okey, dalam xylem, luar phloem. Okey, untuk daun pula kalau kita potong atas xylem, bawah phloem. Adalah sangat penting untuk kamu tahu kedudukan phloem dan xylem ni. Okey, untuk soalan dalam bentuk melabel, kamu kena ingatlah. Okey. Ini adalah xylem dan phloem. Okey. Sistem pengangkutan dalam tumbuhan berbunga terdiri daripada dua tisu pengangkutan iaitu xylem dan phloem yang lazimnya ditemukan dalam satu kumpulan salur yang dikenali sebagai bekas vaskular. Ini kalau kita tengok melalui mikroskop lah. Okey. Yang warna merah ni adalah xylem. Okey. Yang dot-dot kecil-kecil ni, ini adalah phloem. Okey, bahagian 3.5 kita akan tengok sistem peredaran darah dalam haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Kita tengok dia punya persamaan dan juga perbezaan. Okey, untuk sistem peredaran darah dalam haiwan dan juga sistem pengangkutan dalam tumbuhan, apakah persamaannya? Okey, kedua-duanya ialah sistem pengangkutan. Okey, kedua-duanya mengangkut air, nutrien dan bahan terlarut. Okey, kedua-duanya wujud dalam organisma yang kompleks. Okey, apa perbezaannya? Okey, sebelah sini haiwan, sebelah sini tumbuhan. Okey, untuk sistem peredaran darah haiwan, okey, sistem pengangkutan haiwan, okey, sistemnya bertiup. Okey, dengan jantung dan injap. Okey, kita ada pam kita iaitu jantung dan kita ada injap. Tapi untuk tumbuhan, dia hanyalah sistem bersalur tanpa pam atau injap. Okey. Jenis salur pengangkutan pula, untuk haiwan, kita ada 3 jenis salur iaitu arteri, kapilari dan vena. Untuk tumbuhan pula, kita ada 2 jenis salur iaitu xylem dan juga phloem. Okey, sambungan antara salur pengangkutan, okey, arteri, kapilari dan vena bersambung. Okey, disambung menjadi satu salur yang berterusan. Okey, yang kita dah tahu sebelum ni, arteri dengan vena akan disambungkan oleh kapilari. Okey, tapi untuk tumbuhan, xylem dan phloem tidak bersambung dan dia merupakan 2 salur yang berasingan. Okey, itu saja untuk tajuk pengangkutan. Okey, harap kamu boleh ingat main point, semua poin-poin yang penting dalam tajuk ini. Okey, dan kamu boleh menjawab soalan dengan baik. Okey, sekian saja. Terima kasih atas perhatian yang kamu berikan. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.